مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung kaifiah, cara-cara solat istisqa selepas kita dah puasa. Dah 3 hari berpuasa, sekarang masuk hari yang keempat. Dan keluar dengan pakai baju biasa, dengan penuh rasa rendah diri, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hati tawajuh fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Wa yusalli bihim al-imamu aw naibuhu rak'ataini ka salatil idaini fi kayfiyatihima min al-iftitahi wa ta'awudz wa takbir sab'an fi rak'atil ula wa khamsan fi rak'atil tsaniyah yarfa'u yadayhi. Jadi selepas kita dah berada di tempat solat tu, maka imam ataupun naib imam, naib imam ni imam satu, imam dua, solat bihim dengan mereka, dengan para masyarakat rakyat semua, solat 2 rakaat seperti mana solat hari raya. Sama seperti solat takbir 7 kali pada rakaat pertama, dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Selepas habis solat, summa yuktabu nadban khutbataini ka khutbatil aidaini fil arkani wa ghairihima walakin yastaghfirullah ta'ala fi khutbataini badal takbir awwalahuma fi khutbatai aidain. Kemudian selepas solat, imam disunahkan untuk berkhutbah dengan 2 khutbah sama seperti khutbah Aid dalam rukun dan selainnya. Jadi sama rukun khutbah yang ada 5 yang dah kita ketahui itu sama saja, dan rukun tu perlu dipenuhi. Tetapi walakin yastaghfirullah ta'ala, tetapi dalam khutbah ini imam membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti daripada takbir yang ada dalam awal 2 khutbah solat Id. Kalau solat Id, takbir betul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, walillahil hamd. Betul. Kalau dalam solat istisqa diganti dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi dalam khutbah pertama baca istighfar 9 kali, khutbah kedua istighfar 7 kali. Masa imam naik khutbah, maka dia akan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 9 kali khutbah pertama, 7 kali khutbah kedua. Astaghfirullahalazim, aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Alladzi, yang zat, la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah illahu, melainkan dia. Al-Hayyu, Allah lah zat yang maha kekal, maha hidup, maha kekal. Al-Qayyum, yang terus menerus mengurus makhluknya. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Itu terjemah daripada Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita biasa baca istighfar tu, tapi kadang-kadang kita tak tahu makna dia, sebab tu kita kurang bersemangat di dalam melakukan amal tu. Maka kalau boleh setiap bahasa Arab yang kita doa tu kita tahu. Istighfar tu apa? Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah Al-Azim, zat yang maha agung. Alladzi, adalah zat, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum, dialah zat yang kekal dan terus menerus dan mengurus makhluknya. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada, aku kembali kepadanya. Tu
Di antara terjemah bebas tentang astaghfirullah istighfar itu. Kemudian khutbah ini duduk selepas dilaksanakan khutbah selepas solat istisqa. Dia sama seperti solat Jumaat. Kalau solat Id, khutbah dulu baru solat. Betul? Khutbah dulu ke solat dulu? Tak ingat. Tengok atas Ada apa kat atas? Apa? Ramai tengok atas. Mana dulu? Mana dulu? Buka balik jangan lupa. Kita tak nak bagi soalan bocor. Wa yuhawwilu al-khatib rida'ahu. Kemudian ada amalan yang disunahkan ketika imam tu khatib itu dia khutbah, kan tahu tak rida'? Wa yuhawwilu rida'ahu, disunahkan bagi khatib dalam khutbah untuk ada beberapa perkara. Pertama, memindahkan posisi rida'. Tahu rida'? Rida', tahu tak rida'? Ada kan serban yang letak kat sini tu, kan biasa nampak Habib-Habib. Kalau Habib dia biasa pakai rida' kali hijau, letak kat situ kan, kat sini. Wa yuhawwilu al-khatib rida'ahu fayaj'alu yaminahu yasarahu wa a'lahu asfalahu. Jadi rida' tu macam ni kan, contoh ni saya pun tak bawa rida' kan, bawah atas. Fayaj'alu yaminahu yasarahu, memindahkan rida' kanan dari posisi kanan ke kiri, atas ke bawah kan. Dia duduk kat sini, so ambil sini, tak kat sini. Kanan ke kiri, atas ke bawah. Dia duduk macam ni sebenarnya. Lidah dia macam ni yang dia ambil, so letak kat sini. Tu pun boleh. Untuk apa buat tu semua? Bukan bid'ah. Ini adalah untuk tafa'ul, mengambil berkat dengan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan cuaca yang kering menjadi hujan, yang dahaga menjadi hilang dahaganya, dengan tu. Tafa'ul bi amali soleh, mengambil berkat dengan amalan-amalan yang baik. Kemudian wa yaksiru minad du'a. Ni yang kedua. Yang pertama pindahkan posisi rida', yang kedua memperbanyakkan doa. Dan sirron wa jahron, baik senyap-senyap ke baca kuat ke, disunahkan untuk memperbanyak doa. Maka ketika khatib melirihkan doanya, menslowkan bacaan doa, maka rakyat juga, masyarakat juga memperlahankan bacaan doanya. Saat bila masa khatib mengeraskan doa, maka masyarakat pun membaca amin atas doa khatib. Faham? Kalau contohlah, ini adab di dalam berdoa. Kalau yang imam tu dia baca slow, kita doa juga slow. Tetapi kalau imam tu baca kuat, kita disunahkan untuk mengaminkan. Itu. Kemudian yang ketiga, istighfar wa yaqra'u qauluhu ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak istighfar dan membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Nuh ayat 10 hingga 11. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, istaghfiru, mohonlah ampun oleh kalian semua, rabbakum, kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, nescaya dia Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirimkan hujan alaikum, kepada kamu semua, midrara, dengan lebat. Selain baca istighfar, juga baca firman Allah yang ini, surah Nuh ayat 10 hingga 11. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau siapa yang dekat sini pernah belajar usul fikih, di dalam situ ada mengatakan bahawasanya al-amru lil wujub. Ulama mengatakan bahawasanya perintah itu menunjukkan
sesuatu perkara yang wajib kan. Maka kalau belajar lagi ilmu sorof, ada yang namanya fi'il amar. Ni juga contoh amar, istaghfiru, mohonlah ampun. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk meminta ampun. Maka kalau kita sebagai hamba kan, yang sangat menghamba kepada Allah, kalau tu perintah maka wajib untuk kita taati. Allah menyuruh kita istighfar, minta ampun, maka kita kena selalu hari-hari minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Jangan sampai satu hari itu kita terlepas daripada untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang sangat besar daripada istighfar ini adalah dia akan melembutkan hati kita. Dan kenapa kita ni susah sangat nak baik kan? Sebab sebenarnya radiator hati kita ni kurang baik. Kenapa susah nak memaafkan orang? Sebab kita sendiri pun tak maafkan orang. Macam mana orang nak minta maaf kepada kita? Kita dengan Allah pun kita tak nak minta maaf. Kita nak orang minta maaf kepada kita. Dia tak balance. Kita yang hamba kepada Tuhan saja tak nak minta ampun. Kita dengan sesama hamba yang kita nak hamba itu minta maaf kepada kita. Kita sebenarnya yang perlu lebih-lebih minta maaf kepada Allah. Maka Allah akan gerakkan hati orang untuk berbuat baik kepada kita. Nabi pesan kepada seorang sahabat, Nabi mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Man aslaha, barang siapa yang memperbagusi, memperbaiki, ma, hubungan, bainahu wa bainallah, hubungan antara dia dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. So kalau kita hari ni ada masalah dengan suami, ada masalah dengan siapa-siapa saja, masalah dengan kawan, maka apa yang perlu kita buat, perbaiki hubungan dengan Allah. Tengok sembahyang 5 waktu kita tu macam mana. Dah nak akhir-akhir ke, awal ke, memang tak berdosa kita sembahyang masih dalam waktunya. Tetapi semakin kita menitik beratkan perintah Allah, semakin itulah kita ada derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu saya bagi tahu ulama besar, kita nak tahu derajat kita di sisi Allah, tengok sejauh mana kita mementingkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Azan kita sembahyang, azan kita terus sembahyang, bermakna kita derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita masih berlengah-lengah, mungkin kita kurang derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk kita melihat diri kita sendiri. Bukan untuk kita tengok, oh dia kumpat pun nak sembahyang, tak ada derajat, bukan. Bukan untuk melihat orang lain, tetapi untuk melihat diri kita sendiri. Maybe dia cuti, ataupun dia dah sembahyang yang kita tak tahu, ataupun mungkin dia ada perkara yang dia perlu selesaikan, yang mana kalau dia tak selesaikan tu, lebih banyak mudarat yang akan datang. Allah lebih tahu. Tetapi untuk diri kita sendiri, kita melihat sejauh mana kita take care kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka sejauh itulah derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar pun sama. Nak tengok kita ni, hati kita ni sejauh mana baiknya, sejauh mana kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar adalah ubat untuk menghilangkan titik hitam di dalam hati. Bila kita melakukan maksiat, maka akan tumbuh satu titik hitam. Titik hitam itu akan hilang dengan istighfar. Tetapi dia tidak akan bersih seperti semula, kecuali apabila kita sertakan dengan taubat kepada Allah Subhanahu Taala. Taubat pun ada syarat dia. Syarat taubat pertama, menyesali dengan bersungguh-sungguh. Tak nak buat dah. Merasa itu adalah satu kesalahan yang besar. Dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Pertama, menyesal. Bersungguh-sungguh menyesal. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim. Kalau tengok surah Al-Mulk, awak buka surah Al-Mulk sebelah sini, ayat dia duduk muka surat sebelah sini, paling atas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah suruh kita taubat dengan taubat sungguh-sungguh. Bukan taubat bersalin ataupun taubat makan cili.
Kan, oh pedas tak nak makan, esok makan lagi. Oh serik dah tak nak bersalin dah. Lepas tu tahu-tahu ada lagi baby. Tak gitu. Teh gelak Jadi taubat nasuha ni adalah kembalinya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan itu. Ada tak di antara kita ada yang perkara yang pernah kita buat kita menyesal sangat-sangat dan kita rasa memang tak nak buat dah. Itulah nama ni taubat nasuha. Tak nak buat dah, ya Allah aku janji tak nak buat, istighfar nangis dan memang tak buat. Di antara kita ada. Saya rasa semua pernah alami benda tu. Ikutlah apa? Dia taubat nasuha ni bukanlah terus jadi wali. Habis tutup. Yang mana pakai mudah habis semua tu taubat nasuha, belum tentu lagi. Taubat nasuha ni adalah kita di antara kesalahan-kesalahan kita tu kita memang kita tinggal terus. Kita talak 10. Dah tak nak buat dah. Tu di antara taubat nasuha contoh dia. Okey. Faham? Ya, jadi hikmah di dalam solat istisqa ni adalah kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tahan sebab apa? Sebab terlalu banyaknya kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita hari ni kita ada bela kucing. Tetapi kucing kita ni suka gigit kita. Buat kita sakit hati je. Bagi tinggalkan bulu dekat dalam atas kursi. Kita sayang kursi ni ada bulu kat situ. Kita geram dengan kucing tu. Kita tahan makan dia sehari. Tahan makan dia. Tak bagi, kurung dia. Dia tak boleh pergi mana-mana. Dia duduk je dalam bilik tu. Miau, 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 miau. Sekali dia miau, 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 miau. Kita kesianan tengok. Alahai. Ambil lah. Esok kita bagi. Macam itulah Allah SWT. Contoh gambaran. Bukan macam tu Allah Ta'ala. Tapi tu gambaran. Kadang-kadang tu sampai kucing tu dah tak ada suara dah. Baru kita bagi. Lepas ni taubat dah dia. Kucing tu. Okey? Faham? Jadi hikmah terbesar dalam solat istisqa ini supaya kita semua kembali kepada Allah SWT. Tetapi kita kena ingat bukan ketika kita dilanda kemarau baru kita nak taubat kepada Allah SWT. Kita kena tahu bahawa istisqa ini hari-hari. Hari-hari kita punya iman ni kering. Hari-hari kita punya iman ni semakin turun tu kita kena istighfar biar naik. Pada zaman sahabat iman naik turun. Maksud dia ada seorang sahabat tu berjumpa dengan Nabi. Dia mengatakan, wahai Nabi Allah, ketika kami berada di dalam satu majlis dengan engkau, maka kami tidak ingat apa-apa kecuali kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tetapi kenapa ketika kami pulang ke rumah kami, maka iman kami ni menurun. Nabi kata itu adalah manusiawi. Tidak akan dapat untuk kita selalu semangat dalam amalkan agama. Dia akan kadang semangat, kadang turun, kadang semangat, kadang turun. Ketika turun, kita cas lagi. Jangan sampai iman kita turun, kita biar. Iman ni dia lemah. Macam handphone, lemah, kita cas, naik lagi, turun lagi. Tetapi iman umat akhir zaman ni lagi dahsyat. Pagi beriman, petang kufur. Maka jangan sampai masa kufur tu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, lepas ni kita sama-sama kotak istighfar tu kita tanda sampai full. Jangan sampai sehari terlepas untuk beristighfar minta ampun kepada Allah SWT. Dah edit kan nak istighfar dengan ayat kursi tu jangan sampai kita lupa. Ayat kursi untuk jaga kita punya rohani. Jangan supaya rohani jasmani kita dijaga oleh Allah SWT. Istighfar adalah untuk memperbagusi hati kita. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلال. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.